Okey. Hari ini kita akan buat setting dulu perkenalan, tapi saya nak bagi input sikit-sikit lah yang saya tahu. Ini semua adalah based on pengalaman saya selama buat streaming dan juga benda-benda teori, benda-benda falsafah-falsafah ni macam biasa kelas saya lah. Saya tak ajar falsafah-falsafah tu, maksudnya sejarah dia lah apa semua, itu kena baca sendiri lah. Kelas kita lebih pada hands on. So kita cerita sikit je yang patut Okey. Untuk streaming ni, sekejap saya tunjuk pertamanya ada banyak software yang boleh kita buat streaming. Yang paling mudah ialah yang yang saya buat dulu, iaitu StreamYard. Itu paling mudah, tak banyak setting. Sehari dia memang siap, 2 jam dia boleh siap. Tapi OBS dia ada banyak. OBS Streamlab. OBS Streamlab ni dia lebih kurang macam komersial sikit lah. OBS ni adalah free. OBS Streamlab dia baru keluar, tak barulah, selepas beberapa tahun OBS baru keluar OBS Streamlab. Tapi dia ada commercial value kat situ, iaitu kalau nak upgrade, kalau nak tambah features, dia kena macam buy plugin dia, macam tu. Ada yang free, ada yang kena buy. Tapi kalau OBS totally free. Kemudian banyak lagi, ada Twitch TV. Okey, kalau macam FB, dia ada FB Live. FB Live dengan streaming lain dua-dua live, tapi streaming dengan live lain. Iaitu streaming, kalau live, apa saja kita cakap dia akan post direct. Sebab tu kadang-kadang putus-putus, ganggu. Kita regardless line kita anggap semua cantik. Okey, kalau orang yang putus memang tak okey lah. So kalau line biasa semua okey, kalau live kalau putus dia tak ada ulang. Dia just pergi direct. Kalau streaming dia macam package. So ini belajar teori dia lah. Maksudnya sebab tu kalau kita start, nanti kita belajar masa hari 3 kot, kita akan buat stream live masing-masing. Kita akan tengok stream live masing-masing. Kita start berapa second, stream tak start lagi. Bukan sebab line tak okey, sebab dia package. Maknanya dia kumpulkan beberapa saat, dia akan hantar ke internet. Sebab tu bila streaming dia lancar. Yang putus-putus tu kerana line, bukan kerana streaming. Okey. Kemudian itu hardware, software. So dalam software kita akan guna, setakat hari ni kita akan guna OBS lah. Okey. OBS Streamlab saya dah try, tapi dia ialah sebab dia ada nilai commercial, so dia tak free macam ni. So saya kekal dengan OBS buat masa ni lah. Dia ada lagi banyak, ada lagi yang saya dah guna, tapi apa saya tak ingat. Tapi OBS setakat ni okey lah. Okey, hardware. Yang ni penting. Antara hardware ini kira ideal punya cerita lah kan. Kalau boleh RAM sekurang-kurangnya yang sekarang ni lah 4 RAM. Okey. RAM sekurang-kurangnya 4 GB. Kalau bawah boleh, tapi sebab dia bila streaming dia kan nak package, dia nak proses, so dia akan kumpulkan, RAM akan makan sikit untuk kumpulkan package, baru dia hantar ke internet. So nanti akan jadi slow. Siapa ni? Cikgu Aliza tak dengar ke? Cuba check speaker kot. Dah cakap banyak dah ni. Okey. Tak apa, saya teruskan nanti kita tanya. Okey. Hardware. Komputer lah. Hard disk tak kisah. Hard disk space, kalau install banyak software lain memang akan makan space lah. Tapi kalau biasanya kalau OBS ni tak banyak space, sebab cuma kena ingat bila pakai OBS ni, setiap kali kita streaming dia akan rakam. So bila rakam, automatik dia simpan dalam hard disk kita. So ada 2 version. Satu version streaming, satu version rakam. Streaming tu direct pergi ke channel kita lah, YouTube ke, FB ke, Twitch TV ke. Tapi kalau yang rakam, dia akan simpan dalam hard disk. So hard disk kita makin lama makin akan kurang, sebab automatik rakaman akan simpan dekat situ. Okey. Keduanya kamera, hardware kedua kamera. Kamera tak dengar apa-apa juga. Puan Liza tak dengar apa-apa, Puan Liza? Besar juga ni, Puan Liza tak dengar ni. Okey, Puan Liza, nanti kita akan back dengan Puan Liza nanti Saya nak teruskan yang part PowerPoint ni sekejap. Sebab nanti kalau dah OBS streaming, kita tak payah tengok ini je. Kita dah tengok screen untuk OBS je. Yang ni nak cerita bagi kenal dululah. Kamera tak kisah kamera apa, janji ada built-in, ada kamera USB. Macam saya sekarang guna USB atas, sebab yang atas tertutup atas ni. Yang bawah kamera kat sini tak ada. Kemudian mikrofon penting sebab kita nak streaming. Second screen macam saya tunjuk tu, second screen tu hanyalah untuk kemudahan kita.
Kalau tak ada second screen boleh, tapi kita susah lah macam sekarang kita belajar, sekejap kena minimize, sekejap kena optimize sebab nak tengok kan. So kalau boleh sebaiknya bila kita streaming ada second screen lah. Itu sebaiknya. Second screen tu tak kisah sama ada monitor ke LCD ke, as long kita nampak yang kedua. Kalau tak ada, kita akan sentiasa minimize, optimize, minimize to max. Itu agak sukar. Sebab ada satu screen kan. Kemudian lighting kalau streaming biasanya saya akan buat waktu pagi sebab cahaya cukup. Kalau tidak kita kena pakai lampu yang betul-betul terang yang suluh kita macam lighting studio tu. Lighting tu pun boleh beli. Lighting tu kalau saya beli kat China, dua lampu yang stand macam orang cameraman tu baru 170. Siap dengan ada filter apa semua. 172 kiri kanan. Yang tu kita akan tunjuk hari kedua atau hari ketiga nanti. Saya pun dah beli yang tu. Kalau pakai lampu rumah dia tak cukup kuat sebab dia dari atas. Lampu kalau siapa yang boleh buat handy, orang yang pakai bertukang, tak payah beli pun tak apa. Pakai lampu Kalimantan je dua letak depan berdiri. Cuma silau tu kena letak kain putih lah sikit bagi dia tapis. Okey, lampu green and blue screen tu itu pun tambahan kalau kita nak background kita hilang. Kalau kita tak kisah macam gambar sekarang kita ada gambar background kotak kuning, kotak hijau belakang ni, so pun tak ada masalah. Itu hanya sekadar nak bagi cantik je green and blue screen tu. Okey. Now yang ketiga. Bila buat streaming kita mesti ada storyline atau storyboard, tapi saya panggil storyline sebab dia simple. Storyline ni ialah kita kena plan dulu awal-awal. Sebab dia ada banyak scene dalam bila kita streaming. Scene mula-mula apa? Bila orang bercakap apa yang keluar? So kita kena tulis, nak plan sebab nanti kita akan faham bila saya terang sebab dia ada banyak scene. Scene tu yang akan tukar-tukar yang akan nampak kita punya streaming macam TV3. Sekejap gambar orang ni, sekejap gambar orang ni. Dia akan macam tu, cantik. Kalau kita tak plan, kita ada satu scene je, habis kita punya streaming. Sebab streaming ni live. So kalau kita kalut, semua orang nampak kita kalut depan tu. Jadi kalau rakaman tak apa, kita boleh cut. Kalau streaming ni habis. Memang hancur lah kalau kita streaming tak betul. Okay, so storyline penting. Nanti hari kedua kita akan buat storyline. Hari ini kita buat ni. Storyline hanya cerita tulis tangan je, iaitu scene 1 pengurusi katakan, scene 2 tutorial, scene 4 penutup. Dah habis cerita. Gitu je. Supaya kita tahu apa pertukaran scene dia. Okay. Lepas ni, intro dan outro. Bila kita buat stream, dia mesti ada intro dan outro. Sebab macam tadi lah, macam saya buat tadi, walaupun saya live tadi seolah-olah macam stream. Sebab bila kita stream, kita akan bagi maklumat awal pada orang. Esok pukul 3 stream macam tu. So orang akan buka awal, dia mesti ada gambar awal, intro. Intro ni boleh jadi thumbnail, boleh jadi klip video. Nanti saya akan tunjukkan. So outro tu untuk tutup lah, sebab takkan kita tiba-tiba macam kalau live tak apa. Kita buat sekian, terima kasih, habis, tutup. Tapi kalau streaming, lepas tu biasanya kalau saya stream just gambar logo hitam je lah. Terima kasih itu. Simple je. Dia macam filem juga, ada intro, ada outro. Itu untuk streaming lah. Thumbnail macam tadi, kalau simple buat pakai PowerPoint je boleh. Yang menjadi masalah ialah kita tak pandai buat je, tak pandai design. Kalau ada Photoshop pun, kalau tak pandai design tak cantik juga. Kalau dah pandai design, pakai PowerPoint je. Thumbnail saya macam depan tadi pakai PowerPoint je. Last but not least lah, sebelum kita pergi ke OBS ni, channel. Channel ada banyak. Satu biasanya saya dah suruh minta buat yang paling popular, of course YouTube lah. Satu lagi Twitch TV. Twitch TV biasanya untuk budak game. Budak game pakai Twitch TV lah, gamers. Sekarang yang terbaru, FB pun dah ada channel untuk game. Kalau nak siapa buka FB, ada channel untuk game. Dia beza live FB dengan streaming ke FB ya. Nanti kita akan tengok lah nanti. So habis. Itu je untuk kali ni. Ini pakai dua ni je kita punya slide. So sekarang kalau setakat ni, sebelum kita pergi ke OBS terus, ada soalan? Saya ada soalan boleh tanya. Yang saya tahu saya jawab, saya tak tahu saya jawab tak tahu je. Senang. Kalau tak ada, kita terus pergi kepada OBS. Buka OBS. Ni dia. Terus buka OBS. Boleh kan? Saya ubah ni sikit. Tak sini. Ya.
Handphone boleh, komputer boleh, mana-mana boleh. Okey. Macam Telegram juga. Okey, saya tunjukkan lock saya. Sekejap mana lock saya? Ini desktop saya ada lock. Ni saya punya ni lock suite. Lock suite ni adalah untuk complete set lah. Kalau yang lock meeting dia macam anak dia, maknanya hanya untuk meeting je. Kalau lock suite ni dia boleh create bilik. Maknanya satu lock ni boleh buat 3-4 seminar room, macam seminar room. Setiap orang boleh pergi ke bilik-bilik masing-masing. Tu ini okey, ini lock. Saya lebih suka guna lock. Okey, satu lagi antara kelebihan lock setakat ni lah. Mungkin lepas ni Meet pun akan upgrade. Sekejap saya tunjuk lock dia ada version remote control satu. Ni mana tadi? Annotate ni. Maknanya setakat ni Meet tak ada lagi. Team dah ada kot. Annotate maknanya kita boleh conteng sambil-sambil ni, kita boleh conteng dekat sini. Ni maknanya kita lepas ni kita boleh conteng dinding kita lah. Okey, buat kat sini, buat kat sini sambil-sambil live, sambil-sambil ni buatnya tu boleh. Okey, tu masa kita live tu boleh conteng. Itu lock. Sebab tu saya guna lock lah. Meet tak boleh lah. Team saya jarang guna, saya tak pasti boleh guna tak boleh untuk annotate ni. Okey, tu banyak lagi lah ni kemudahan dia lah. Of course pointer ni biasalah. Ni mouse ni untuk okeylah. Okey. So satu saya guna lock banyak. Saya promote guna lock. Pun free jugalah. Tak ada dapat komisen apa-apa pun. Okey. Okey dah ready ya? Boleh buka. Semua orang dah berada. Saya tengok soalan. Takut ada yang tak ada bercakap, kena tengok kat sini. Maybe sebab lain kot. Sebab macam Cikgu Sofia kata, saya punya dia kata dia punya smooth. Mungkin sebab lain kot. Cik Aigaliza, speaker. Seremban tak dapat? Lah. Kenapa Seremban? Cikgu Manan. Apa yang tak sama? Boleh? Okey. Sekarang ni Cik Charles, saya tanya Dr. Manan. Dr. Manan tak on lagi ke? Nombor betul tak nombor tadi? Nombor yang saya bagi tu, Dr. Manan. Dr. Manan dalam tak ada lagi tadi Tengok. Sekejap ni atas. Participant Suhana Aliza Iwana Ahmed iPad Hamdan. Dr. Manan, okey, saya tunggu Dr. Manan. Patutlah cukup orang. 4 orang. IPG RM ada 5 orang semua tu. Dr. Manan okey ke? Boleh dah dapat tak ID dia? Saya dah post tadi. Cikgu Heng, boleh tak share screen bagi kita tengok? Share screen. Dekat sini ada share view, kat bawah pun ada. Kalau yang baru kat bawah ada. Tapi kalau pakai berasing tak dapat lah tengok. Kena tunjuk, kena tengok tangkap skrin lah. Okey. Baru nampak skrin. Okey. Hilang suara. Suara putus-putus ke atau hilang terus? Connection tak okey kot. Itu satu juga kelemahan kalau kita live. Saya kata tadi live dia hantar direct. Kalau putus habis putus. Kalau kita streaming dia tak ada masalah. Sebab saya cakap tadi dia packagekan. Dia packagekan berapa minit dia hantar. Dia packagekan berapa saat dia hantar. Itu kelemahan live berbanding streaming. Okey. Cikgu Manan pakai line IPG kot. Dr. Manan. Dr. Manan dah okey ke belum? Dah masuk ke belum? Betul. Puan Zuraini betul. Ini ada setengah dapat satu macam ni sebab dia macam ni. Sebab dia tekan ni studio mode ni. Studio mode ni kalau nak dapat dua, tekan studio mode, dapat dua skrin. Okey. Yang by default dia akan dapat satu. Kalau ada yang dapat satu, sama je sebenarnya. Dua, tekan ni studio mode.
So jangan gambar sangat. Yang penting OBS ni betul. Macam saya kalau yang mungkin yang latest OBS Studio 25.0. Kalau ada yang latest lagi saya tak tahu. Okey. Tu dia. Nampak tu. 3-4 buka. Tuan Benyamin buka hampir 3-4. Okey. Siapa lagi yang dah boleh masuk? Dah masuk belum? Mana Dr. Mana ni? Patutlah 14 orang. Okey. So sekarang antaranya tuan-tuan dan puan dah tahu kelebihan dan kekurangan kita buat live dengan buat streaming. That's why kalau boleh kelas saya memang streaming. Kalau live putus-putus begini memang habis. Itu sebab tu wujudnya teknologi streaming. Okey. Okey, tapi of course lah kalau kita guna YouTube streaming tak adalah suara partisipan, hanya boleh type lah. Nak suara kita kena buat streaming pakai Skype. Maknanya kita streamingkan Skype. Boleh, semua boleh buat. Okey, tak apa, nanti masuk balik. Janji saya ada rakam, tak apa, insya-Allah boleh. Okey kita boleh teruskan dulu sementara. Sudah call. Okey. Now saya nak bagi penerangan sikit. Apa yang ada kat atas ni sama lebih kurang apa yang ada kat bawah ni. Okey, saya mungkin buat slow sebab saya nak ambil kira line yang slow tu lah. So saya akan buat slow. Kalau saya buat laju, kalau putus dia hilang terus. Okey. So apa yang ada kat atas ni sama dengan apa yang ada kat bawah ni. Hampir semua yang ada kat atas ni kat bawah. Okey. So saya nak terang ni dulu So first tadi ada yang kata dapat satu screen macam ni. Satu screen ni bermakna screen ni screen live. Screen yang dah program dah jalan. Bila buat dua screen, satu tengok preview, dia tulis sini preview, satu lagi program. Program ni maknanya yang live, yang sedang berlangsung. Yang ni preview. Kita akan tukar screen dekat sini. Daripada screen ni pergi screen ni. Kita conteng ni. Sekarang kita conteng. Screen ni ke screen ni. Okey, maknanya daripada preview akan pergi ke program. Itu tujuan kita ada dua screen. Kalau yang dah mahir boleh guna satu screen, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang bila time gabra hilang. Sebab kita tertekan suatu yang preview akan jadi live. So saya jarang sangat guna satu screen. Saya biasa guna dua screen sebab saya nak tahu apa next. Okey. So by default semua orang akan ada satu scene. Scene ni boleh tukar nama lah. Biasa tukar nama jadi scene 1, scene 2 kan. Tak apa. So apa yang akan dipaparkan dekat sini kita set dekat scene. Macam sekarang first kali apa-apa yang dipaparkan kita guna dekat sources. Dekat sources ni setting ni kemudian. Setting kemudian sebab masa nak live baru kita buat setting ni. Ini yang saya cakap ni. Tengok sini. Sebelah ni ada start streaming, start record. Kalau kita tak stream, kita start recording saja, tekan recording. So dia akan record tanpa stream. Maknanya dia akan record kat desktop je, simpan. Kalau kita stream, automatic record. Bila kita tekan start streaming, dia akan automatic record. Dan saya tunjuk dekat semua orang, bila kita record, kat sini saya tunjuk video ni. Bila kita stream, ni nampak tak video banyak ni? Bila kita stream, automatic akan record. Dia akan record, dia akan bagi nama by date lah. So yang ada kat YouTube pun sama, yang ada kat sini pun sama. So yang ini yang akan makan space kita nanti. So kalau bagi yang ada hard disk space kecil, lepas saja habis streaming, dia akan automatic record, ambil ni, simpan dalam hard disk external. Sebab dia akan makan ruang kita nanti. Kalau yang ada hard disk besar 1 tera tak apalah. So banyak. Ada banyak ni. Itu dia. Tutup. So setiap yang direkod akan disimpan automatik kat situ, dekat video. Kita dah 51 minit dah record. So, sambil tu saya nak tengok ada lagi tak? Tak ada kan?
Dr. Manan mana lagi ni? Gen Dr. Manan. Tak dapat lagi. Dr. Manan mana? Dr. Manan dah masuk belum? Okay. Okay, now kita akan masuk source satu. Okay, tekan gambar plus ni. Ikut ya. Tekan gambar plus, dia akan ada banyak input boleh masuk. Okay. Pertama sekali ialah kita nak masuk display capture. Display capture, tekan display capture. Nak ubah nama pun boleh, tak nak ubah pun boleh. Kata kalau kita ada dua screen, kita tukarlah jadi screen satu. Screen satu, display screen satu kan. Okay. So tekan OK. Nampak? Dia akan keluar ni, automatic keluar ni. Ini screen yang tayangan. Okay. Screen ni screen tayangan. Okay. Dia akan bagi contoh kat kita. Dah confirm ini dia, tekan OK. Okay. Nampak tak? Saya harap semua nampak Okay, nampak ni. So screen kita akan ada berlapis-lapis macam ni lah. Screen dalam screen nanti. So untuk besarkan penuh screen ni ada dua cara lah. Biasanya guna cara tarik pun boleh, ataupun kalau saya tutup balik, ataupun pergi right click, kita pergi dekat transform, kita pergi fit to screen pun boleh. Dua cara. Okay. Yang ini yang saya cakap tadi, ini ialah preview, belum jalan program. So setiap yang kita record, dia akan sepatutnya di sini. Kalau kita tekan record sekarang, kosong. Okay. Okay, setakat ni ada soalan? Kalau ada soalan tanya. Setakat yang pertama ni, screen 1. Ada soalan? Okay, apa dia Cikgu Iwana Ivy? Saya tunggu soalan dari Cikgu Iwana. Macam mana nak belah dua bahagian? Macam mana nak belah dua bahagian? Cikgu Iwana tekan dekat studio mode. Dia ada sebelah kanan dekat control. Tekan satu, akan jadi satu. Nampak banyak macam ni lah. Dalam apa? Screen dalam screen kita memang keliru sikit. Tekan lagi sekali studio mode, dia akan jadi dua. Nampak ada dua macam ni. Okay, studio mode Cikgu Iwana Ivy. Okay. Ini kita boleh nama katalah scene 1 lah, scene 1. Tak jumpa. Dekat control. Dekat control studio mode. Control sebelah kanan studio mode. Kalau tak, tengok dekat view. Dia ada kat sini, tengok. Ada sini pun ada. Tengok dekat view. Cari dekat sini. Full interface. Pastikan ini full screen, akan lagi jadi full screen nanti penuh. Okay. Ini profile belum lagi, tak payah sangat. Boleh cikgu? Dock ni kita tak pakai ya. Dock ni kita tak ada. View, tengok dekat list box, ada list box. Tekan list box, ada check tak? Pastikan check ni, icon, status bar. Ini kena check. Ini setting kita punya screen, tak apa. Ini tak penting. Toolbar, list box kena check. Dekat view, dekat control, dia ada studio mode. Okay. Okay, tak apa. Nanti kita patah balik dekat Cikgu Ivy Okay. Sebab dia tak boleh ulang kan nanti. Okay, satu. Dan ini ada lock lah. Kalau lock, apa guna lock nanti, of course untuk lock nanti kita tengok apa guna. Okay, screen 1. Now tekan plus lagi. Biasanya kalau tengok, okay, sekarang ni kita, siapa yang ada kamera dah boleh tekan plus. Tekan kamera, iaitu video. Tekan video. Katalah kamera, kita ada dua kamera kan, kamera 1. Okey, saya nak bagi tahu siapa yang ada satu kamera yang dah guna dekat lock, dekat sini takkan keluar. Sebab satu kamera satu kali guna je. Kalau dia
Kalau dia nak guna kamera ni, dia kena off kamera dekat lock. Tak payah tutup lock. Mode kamera ni dekat sini, kamera kena tutup dalam lock, baru dia on dekat sini. Okey, saya sebab ada dua kamera, saya mungkin boleh pilih lah. Okey, pergi dekat kamera, kita namakan cam 1, kamera 1. Okey, sekejap. Okey, device ni dia macam saya tengok ada 2-3 kamera kan. So pilih device kita. Saya tekan yang built-in HP. Okey, ni. Ini built-in punya lain. Ini view lain. So tekan OK. Nampak kamera ni. So letak sini. Boleh bawa, boleh drag letak tepi bawah mana-manalah. Ini belum ajar screen green screen lagi. So nampak beza antara gambar yang ini dengan gambar yang atas ni. Yang ini kamera 2. Ini kamera 1. So kalau ada 2 kamera lah. Juga IV okey setakat ni. Kalau tak dapat tak apa, 1 dulu pun tak apa. Okey, saya nak buat pakai 1 pun boleh. Saya pakai macam ni. 1. So tapi keliru sikit lah, ada banyak screen dalam screen. Okey, nanti tuan-tuan perempuan pun akan keliru pula. Okey, saya ajar pakai 2 screen dulu. Untuk yang mana satu soalan tu? Bawah ni. Dalam sources, tekan tambah, tekan pergi dekat video capture device. Ini untuk kamera. So semua orang mesti nampak muka sendiri sekarang lah, dengan syarat kamera lock dia tutup. Okey, dah jumpa. Okey, bagus Cikgu Ivy. Teruskan. Tak apa, saya boleh ulang-ulang, no problem. Sebab tu saya kata OBS kalau nak online kena 2-3 hari. Kalau face to face sehari cukup. Sebab setting dia memang agak menyusahkan sikit, tapi dia hebat. Sebab tu kalau lock, kalau StreamYard senang je, jalan je. Saya jenuh. Ada ramai orang minta nanya OBS ni untuk online. Saya kata, boleh ke online ni? Saya try lah ni. Ini cohort pertama try. Okey, nampak saya punya beza. Saya tukar duplicate. Ini kamera 1, ini kamera 2 saya. Beza. Sebab saya ada 2 kamera, maka boleh buka dua-dua lah. Tapi kalau satu, memang satu je. Dia logiknya macam kita pegang kamera, kita berada di katalah ruang tamu, ruang dapur, tak dapatlah gambar sebab kita sedang berada di ruang tamu ambil makan. So kita kena pergi dapur lah. Macam tu logik dia. So walaupun dia dalam satu komputer, tapi dia berada di dua tempat berbeza. Okey. So okey, sekarang nampak tak ini? Audio mixer ni automatik masuk. Maksudnya dalam kamera kita kalau ada audio, dia akan masuk. Tapi nampak ni tak gerak. Tak gerak maknanya tak ada audio sebenarnya. Kamera 1 built-in, audio tak pakai. Okey. Tapi dia masuk source je. Nanti kita akan masuk siapa yang ada kamera, memang handphone dia handphone. Siapa yang ada notebook dia ada kamera dan juga built-in suara, dia akan masuk voice nanti dekat mix dekat stereo, dekat audio nanti Kalau yang dah ada, macam dia built-in ada, okey, no problem. Okey, padam kasi clear sikit. Clear. Okey. So sekarang ni. Yang ni boleh diubah lah mengikut apa nak. Okey, boleh ubah tak atas kiri kanan, tengok kepada. Sebab tu saya kata tadi, antara yang penting ialah storyline. Maknanya kita nak tahu bila kita nak present, kita kena tahu siapa punya suara keluar-keluar ni. Siapa boleh tak dia mute sekejap sebab masuk bunyi. Mana ke orangnya? Dan dia diam terus. Okey. Bila kita present, kita kena tahu kalau konten kita berada di tengah-tengah atau ada melibat bawah, so kita kena lari kat sini. Okey. Scene 1 Okey, 1. Okey. So sekarang dah ada scene. Okey, sekarang ni ini skrin pertama. Okey. Tekan plus lagi. Ada banyak kan? Nampak sini banyak. Okey. Media source ni jangan lagi kita buat. Window capture tadi kita dah buat satu. Sekarang kita pergi ni display capture. Window capture ni adalah window capture ni kalau kita nak spesifik, kita dah buka browser, kita nak dia capture spesifik window tanpa ada screen ni. Okey, kita tekan sekarang window capture. Katalah kita kata browser 1. Okey, tekan okey. Dia akan keluar ni. Okey. Ini ada dua kamera. Mana ni? Kelindung sini pula. Ini bukan video capture, sorry, cancel. Okey.
Sekarang browser satu ni salah nama. Delete. Okey, nak delete pakai buang ni. Nak tekan browser, tekan gambar window pula, video. Tekan buang ni. Untuk remove tekan anak tolak. Saya nak ambil browser tadi, silap. Okey, sini. Plus display capture ni. Window capture sini ya. Okey, browser ni. Browser browser satu. Browser. Browser. BROWS. Okey. Okey ni. Nampak tak ni? Alah, kena lindung ni pula ni. Bawah. Okey. Browser dia akan pilih mana-mana window sahaja, bukan desktop. Okey, kita pergi sini, nampak? Dia klik ni, dia ada list beberapa window yang kita dah buka. Okey. Ada beberapa window yang kita dah buka, contohnya Microsoft Whiteboard. Okey. On. So, sini tak nampak, kita pergi dekat Microsoft Whiteboard ni. Saya punya ada whiteboard ni, ni whiteboard saya. Kalau kita on kat sini, saya buka kat sini. Tapi saya buka skrin kedua. Okey. Kena pergi dekat skrin kedua. Pergi whiteboard. Automatic. Okey. Pun sama, nampak? So, kita bagi besar, pergi dekat transform, pergi dekat fit to screen. Okey. Fit to screen. Okey. Now, nampak tak muka saya terlindung? Ni saya sengaja letak sinilah. So, susunan dia adalah bergantung kepada susunan ni. So, kalau nak muka kita dekat atas, kita kena bawa browser ni pergi bawah. So, baru keluar muka kita. So, bila nak tayang ni, kita kena off yang ni. Nampak? That's why kita kata, sebab tu saya kata tadi, perlunya storyline. Kalau kita nak bercakap tentang window ni, kita kena off browser satu. Dapat ke ni? Kalau nak ini, on. Ini. Ini kamera. Ini. Cukup. Buka. Okey. Itu guna mata. Ini boleh stress tarik lah. Tarik bagi pasar. Sekejap. Okey. Katakan. Ni. So, bila kita buat penerangan, kita mengajar dekat skrin lain, masih dapat. Ini saya sekarang sedang menggunakan skrin kedua saya. Sebab sebab saya punya Saya punya window untuk Microsoft Whiteboard ni saya buka dekat skrin kedua. So tak ganggu skrin pertama saya. Bila saya tengok sini, maknanya saya sedang tengok window lain. Tengok sini, window lain. So kalau ada satu, kita minimize, optimize. Kalau minimize, optimize kan susah tu. Okey, ni contoh dah. Okey, screen, pergi clear canvas. Dah. Okey. Tu nak buka balik tadi, on balik. Dia berada kat atas. Ini off. Okey. Setakat ni dapat tak? Setakat ni dulu. Ada soalan setakat ni? Ada okey. Storyboard. Storyline. Okey. Storyboard pun boleh juga. Storyboard tu dah detail. Okey. Storyline tu maksud saya ialah sebelum kita buat streaming, of course kita kena plan. So bila kita plan by sketching je, tengah tulis tangan pun tak apa, sebab kita yang nak buat. Sebab kita bukan production house, kita lah producer, kita lah pelakonnya. So kita tulislah dekat dalam kertas kosong, mana-mana kita tahu bahawa lepas ni aku nak buat apa, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. So kita tahu nak susun scene dekat sini. Tujuannya kita nak susun scene sebab lepas tu kita boleh tukar-tukar scene. Ini yang semua ni dalam satu scene saya ajar dulu. Sekejap lagi saya akan ajar tambah scene, benda yang sama, so tak payah on off macam ni. Sekarang ni kita menggunakan satu scene, kita guna on off dulu. Mata buka, mata tutup. So kita main on off macam ni. Okey. So nanti bila kita dah ada storyline, kita tak perlu lagi, kita hanya ada scene. Sini tak payah on off. Semua on. Tapi nanti kita buat okey. Kita nak sekarang ni biasanya kalau saya nak tunjuk sikit dekat ni. Saya punya bahan. Ni buka kita punya ni lah. Buka kita punya apa? Kita punya browser, senang kan? Bagi nampak, tunjuk contoh. Bukanlah terbaik, tapi nak bagi faham konten. Browser kedua, browser kedua, okey.
Kalau sekarang ni kita nak tunjuk browser kedua. Yang ni kita boleh saya dah buka browser, saya buka ni tukar. Whiteboard tadi kan, tukar kepada Microsoft Store pun boleh. Saya buka apa? Okey ni saya buka ni. Ni. Saya sedang buka ni di skrin kedua saya. Okey, kalau tidak tak ada skrin kedua memang kena jenuh lah on off kan. Sebab kita dah taraf professional streaming. So, tutup ni, buka ni. Okey. Saya pandang sini minta maaf tak pandang sini. Okey, saya buka YouTube saya lah, nak tunjuk contoh aja. Apa yang saya masukkan dengan tu tadi. Sekejap. Jangan berpusing-pusing. Okey, kat channel saya. So, bagi yang kat mana channel tengok dekat kepala ni, login dulu, tengok kat kepala. Kalau dia tulis your channel, maknanya dah ada channel. Kalau tak ada, dia akan tulis create channel kat sini Okey. Okey, katalah screen. Okey, ni kita ambil yang simple lah ini. Yang ni lah. Okey, screen recording. Sekejap Okey. Ini thumbnail kita yang kita buat dalam PowerPoint. Yang ni kita akan masukkan dalam cover. Scene 1 kita boleh tunjukkan yang ni. Okey. Yang ni. Okey, sekejap. Ambil yang ni lagi. Ini akan live set reminder saya ajar. Semua ada. Kita pakai ni yang dah buat. Okey. Okey, tengok saya tunjuk. Sambil. Okey. Ini adalah opening kita. So kita dah plan. Buka aje. Okey. Buka aja akan keluar yang ini. Okey. Kamera. Bukan. Skrin ni adalah desktop kita atau komputer kita, skrin komputer. Browser ni plus kita ambil bahagian ni, window capture. Window capture. Kamera, gambar kamera kita adalah gambar cam ni, gambar kamera. Muka kita kamera, desktop. Bukan, kamera tu kamera lah, saya namakan kamera. Nama kita letak apa-apa pun tak apa. Maksud saya ialah okey, ni. Ini gambar muka kita, senang cerita dalam bahasa mudah. Ini muka kita. Yes, video. Video capture tu maknanya gambar kita. Sebab tu saya namakan kamera supaya kita senang ingat. Ini display. Display. Sebab kadang-kadang bila kita istilah personal kita lain, istilah dia lain, that's why kita boleh rename. Dia bila kita klik dia akan bagi nama by default nama dia. Contoh macam ni, kita nampak display capture. So kita tukar jelah nama supaya kita browser plus pergi dekat window capture. Window capture. Okey. So that's why balik pada tadi, that's why ini kita ubah ni sikitlah. Sorry. Ubah ni berapa? Ni, ubah ni. Okey, now tengok yes. Yang mana satu? Yang browser 1 ni ialah window capture ni. Bukan, browser tu saya letak nama. Dia di bawah kategori window capture. Untuk capture certain browser, certain window yang tak ada kaitan dengan kita punya komputer. Contoh sekarang, saya tutup dulu. Tutup semua ni. Okey, tengok muka saya dulu. Okey, katalah. Okey Yang hitam ni, yang nampak semua ni, yang hitam sekarang ni, okey saya tanda kat sinilah. Yang sekarang ni contoh color pen. Okey. Sorry. Pen. Okey. Yang color ni ialah di bawah screen. Window tu ialah yang saya minimize sinilah senang. Okey, jap
Window tu ialah, kalau boleh saya tengok dekat sini Google Saya buka Google. Nak bagi beza, nak bagi semua orang tak faham beza window capture dengan ni. Okey, tengok ya, sebab kita ada satu screen. Okey, sekarang cuba buka banyak browser. Atau ini YouTube, dalam video tu buka, dalam browser tu buka banyak-banyak. That's why itu guna window capture. Atau ini map, akan kita buka dah, saja buka banyak. Okey. Apa beza window dengan screen Okey, saya bukakan. Jap, mana saya punya OBS. Okey, tak apa. Okey, sekarang kita buka screen dulu. Okey, tengok Okey, saya buka. Saya orang tak nampak sebab saya guna kat sini. Okey, saya tarik ini kat tepi. Nampak tak? Saya punya jadi screen jadi yang ni. Sebab saya ada dua screen. Sebab bila kita ada satu screen, kita tak nampak sebenarnya kita sedang buat apa. Kita sebenarnya tarik. Okey, sebenarnya okey, saya tarik balik ni. Saya tarik sini balik, semua orang nampak ni. Nampak tak? Sebenarnya yang dimaksudkan dengan screen ialah apa saja yang terpapar dekat skrin utama kita. Inilah skrin. Kan? So, kalau kita buat window, macam saya dah tarik ke sini, nampaklah windownya kat sini, nampaklah browser ni. Okey, apa beza ni pula? Okey, sekarang nampak saya punya masih di mode ini. Okey, saya tutup ni, saya tutup skrin, saya pergi dekat ini, buka, nampak lain. Nampak tak lain? Okey, sekejap. Okey, sebab saya punya skrin dekat sini. Saya punya skrin rakaman dekat sini. Okey. Cuba sekejap saya pergi dekat. Okey, cuba sekarang siapa buka dalam browser dia, cuba buka tiga browser. Buka tiga browser yang lain. Dalam okey, di sini dalam skrin saya sebenarnya dah nampak ini. Tak nampak pun gambar ni. Okey, saya buka kecil. Bagi nampak kecil lah, senang. Okey, sini. Okey, nampak? Nampak tak sekarang skrin saya ni? Skrin utama kita. Okey. Kalau saya nak bagi nampak saya guna dua skrin, orang tak. Okey, saya tutup ni. Saya buka ni. Okey. Sekarang ni orang nampak yang background ni, nampak tak? Sebab itu adalah skrin. Tapi bila saya buat browser, maknanya dia bukan capture screen, dia capture browser yang saya pilih. Iaitu saya so inilah browser saya, nampak walaupun saya sedang buka skrin saya ni, skrin saya gambar ni kan, tapi dalam live saya adalah gambar browser yang saya pilih. Itu beza browser dengan skrin. Kita tak perasan benda tu sebab kita ada satu skrin. Kalau kita ada dua skrin, kita dapat nampak beza. That's why sebaiknya saya kata kita ada dua skrin sebab kita nak buat kerja. Kalau tidak, kita akan perasan itulah dia benda yang sama. Sebenarnya tak sama. Cuba nampak. Okey, tengok tak apa. Sekarang ni kita buka yang skrin juga. Okey, buka skrin, tutup ni. Skrin saya yang ni kan. Okey. Sekarang ni kita katalah ini capture window kedua adalah Google. Okey. Kita buka sini, buka balik ni. Kita pergi window capture saya. Pergi browser ni, window capture ni, browser, pergi. Nampak tak? Saya punya ni ada lain kan. So klik ni, pergi dekat Google Chrome ni. So saya pilih Google Chrome, saya ambil mana yang nak ni. Ambil Google Chrome ni pun boleh lah. Okey. Nampak? Ni kan. So sekarang kalau saya bawa ke kalau saya macam mana saya nak buat ni? Nak bagi nampak sebab you satu skrin tu susah nak ajar tu, saya kata susah ajar kalau satu skrin. Kita apa saya on dia dulu. Okey. You akan nampak satu juga. Okey. So sekarang saya berada di mode ni mode apa? Mode Google ni kan. Tengok dalam saya punya ni apa jadi. Sekejap, sudah nampak tak? Sekejap, ini masih lagi ni. Okey. Okey, mana cukup Dr. Manan dah masuk belum? Sekejap saya tengok Dr. Manan. Dr. Manan ulang balik browser. Okey, sekejap. Susah ni kalau nak ajar skrin 1, skrin 2 ni. Bukan susah, tak dapat. Apa saya clearkan ni dulu. Clear drawing. Okey. Saya tengok saya tunjuk ni.
saya minimize ni, semua orang akan nampak. Saya sebab saya tutup browser kan, semua orang akan, okey, nak tahu, okey, saya kecilkan inilah bagi nampak. Saya besarkan ni sekejap. Okey, saya kecilkan ini, skrin satu. Okey, skrin satu je ni. Okey, bagi kecil nampak. Okey, bagi nampak sebelah-sebelah senang. Browser, buka browser sekejap. Browser dekat belakang ni, gelap besar ni ha. Okey. Kena lock ni. Lock. Kita tutup. Lagi transform fit to screen. Browser dia ialah mana tadi mouse saya? Bagi browser inilah bagi nampak sebab suku saya. Okey, ni. Okey. Bagi nampak kecil sikit. Okey. Okey kat sini. Okey, mungkin cara ni boleh faham. Okey. Okey. Sekarang ni contoh browser ini tak berlaku dalam streaming lah. Ini saya buat sengaja, saya buat sebelah-sebelah sebab kita nak tunjuk sebelah-sebelah. Desktop yang screen ni saya off ni. Yang screen ni ialah yang keseluruhan ni. Bayangkan yang ni penuh bayangkan yang ni penuh. So yang ni keseluruhan ni. So apabila kita guna browser, apabila saya minimize ini, saya minimize ni, saya pergi tempat lain. Sekejap, saya kena minimize tempat lain. Okey. Sekarang ni ini adalah saya punya screen kan. Skrin ni, nampak tak skrin saya? Saya biasa minimize tak nampak dah. Okey. Apabila kita buat skrin, iaitu skrin satu tadi, kita buka dua-dua. Kita akan nampak ini saja. So apa saja yang berlaku di skrin ini, contoh saya buka ni, PowerPoint. Nampak tak PowerPoint? Kan? Okey. Sebab ini adalah skrin. Tapi bila kita buat browser, dia sebenarnya ini. So dalam skrin yang, kalau kita ada skrin satu, kita tak akan nampak dua-dua serentak macam inilah. Sebab bila kita buat, kita akan nampak skrin. Browser dengan skrin nampak sama sebab browser itulah dibuka di skrin kita. Kan? Tapi sebab kita, kalau yang menjadi clearnya, apabila kita ada dua skrin, browser tu kita buka di skrin lain, tanpa tukar skrin, kita boleh guna browser macam ni. Macam tu. Dia seolah-olah jadi macam ni. Seolah bila kita buka skrin, browser tak nampak. Bila kita buka browser, skrin tak nampak. Macam tu. Seolah-olah macam tu lah kalau dua skrin. Okey. Tapi untuk yang tak biasa, okey, kenapa kita perlu ada browser dan skrin? Kalau kita buka skrin, segala aktiviti di skrin, kita tutup ni, kita buka sana, semua orang nampak. So mungkin tak smooth lah. Kan, dia punya streaming kita tak smooth sebab orang nampak kita tengah kerja, tengah buat. Tapi kalau kita ada browser, kita buka different browser, so perjalanan dia smooth. Tak adalah orang nampak kita masih tercari kat mana, nak cari kat mana. Sekejap saya cari. So malulah. Kan? Sekejap saya cari, sekejap saya cari. Sebab tu saya kata tadi ada storyline. Kita dah tahu dah. Yang ni apa nak buka. So kita switch je. Okay? Itu maksud saya. Dan you all memang tak nampak kalau tak ada screen 2. Screen 1 you kena minimize kejap. Bila minimize dah hilang gambar. Macam sekarang kalau saya minimize, kalau saya ada satu screen, saya minimize, saya pun tak nampak apa benda dekat screen. Saya nampak macam ni je lah, sama macam you all nampak. Saya tak tahu apa yang berada dekat OBS. Kan? So kita kalut nak buat kerja. That's why itu pentingnya dua screen. Supaya yang screen pertama ni, screen ni kita boleh drag. Nampak saya tarik next, saya drag pergi ke screen kedua. So walaupun apa yang jadi sekarang, walaupun screen saya kosong, saya tahu sebenarnya next saya sedang buat apa dekat OBS. Okay. Tak apa, saya tarik balik ke sini bagi nampak. Okay. Cikgu Bunyamin, masih perlu ulang browser ke macam mana? Bunyamin, nak ulang browser ke nak teruskan? Okay, yang ni kita besarkan sepatutnya kepada yang size sepatutnya, iaitu fit to screen. Okay, tak nampak dah. Yang ni pun tutup jap. Yang ni pun fit to screen.
Fit to screen. Okay. Now tengok biasanya kalau kita dah buat, kita kena kunci sebab takut terkelik-kelik benda lain. Terkelik lari nanti susah. So kalau nak buat kerja, kalau setting tak payah kunci lah. Bila dah buat kerja nanti kunci. Okay, saya tutup. Ni dah okay. Tengok kepada sebab saya nak tunjuk yang ni, tengok pada ni lah. Tengok kepada skrin kedua, iaitu yang ni, browser saya. Ni sebenarnya ini berada skrin kedua, tapi saya nak tunjuk. Okay, yang ni adalah intro tadi. Saya tengok sekejap saya buka mana. Okay, ada teks kan, ada teks yang berunning kan. Okay, kita akan buat teks ni running juga. Okay, iaitu pergi dekat plus, senang je pergi dekat teks. Teks, type lah teks apa, namakan teks satu lah, teks satu katakan, huruf besar pula, tak apalah tu, boleh lah tu. Okay, teks satu. Okay, dia akan keluar teks konten ni. Yang makeup ni boleh buat sendiri lah kan. Okay, type lah, katakanlah apa nama kita, tutorial, huruf besar huruf kecil tu you all buat lah, tutorial 1 OBS. Okay, huruf tukar kat sini semua. Okay, huruf tukar kat sini, biasakan. Yang ni nak color huruf kat sini, nak color merah, nak color hijau, color kuning, aku suka kat sini, tukar. Okay, dah color. Okay, ni semua gradient semua tu tak payah, tak penting, boleh main-main. Okay, now sekarang ini dia teks, tapi dia belum running. Running nanti kita buat kemudian. Kita nak tahu bahawa kita buat dulu satu-satu. So nak kecilkan lah, sama, biasa je. Okay, letaklah sini tutorial 1, selamat datang ke whatever, teks. Okay, itu teks biasa. Dia punya Puan Suhada nak tanya ke? Tak ada Okay, next. Browser sini pun boleh. Okay, ni satu lagi. Okay, slideshow. Slideshow ni macam ni. Slideshow ni kita kena ada media, kita kena dalam satu folder besar. Image ni of course image saja je lah, satu. Saya tunjuk dekat sini. Tengok dekat mula. Cuba tengok dekat ni. Cuba tengok ketika kita masih belum bercakap, ni tak nampak, kena pakai yang ni lah kot. Pakai yang sini. Yang sebab itu dah edit. Pakai yang tak edit lagi. Yang tak edit kat sini, kat video. Kat video, sekejap saya buka video. Video mana nak pakai? Video mana nak pakai? Okey, video ni boleh kot. Okey, saya buka video ni sekejap tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan slideshow. Okey. Ini dia. Slideshow ni kita tak payah buat apa-apa, kita hanya kumpul gambar. Sebelum kita punya streaming bermula, kita tayang ini je. Scene ini je kita tayang. So orang yang berada di depan komputer dia akan dapat ini. Gambar ni bertukar-tukar. Dekat mana nak buat? Dekat sini. Tutup. Iaitu kita first kali kita kena ada folder. Folder kita dekat kita mana-mana folder lah, kita letak sini folder. Okey, kita kata kita buat slide promo folder. Dalam ni kita beberapa gambar. Gambar ni akan bergili-gili. Dia akan tukar bergili-gili. Create satu folder khas, nama terpulang pada nama masing-masing. Satu folder khas, dia akan bergili-gili. So kita akan pergi dekat OBS. Ini kemahiran je dulu, belum kita tak kantongkan jadi satu streaming yang baik. Saya nak ajar kemahiran dulu satu-satu. Okey, pergi dekat slideshow. Pergi bubuh lah, katalah slide 1 katakan, bubuh nama apa-apa lah kan. Dia akan okey, lepas tu dia akan tanya source. Okey, visible semua, cari semua tengok. Okey, dekat sini image file ni dekat bawah. Okey, saya tunjuk, nampak tak ni? Saya atas lagi. Always automatic ni semua nak fade tak fade ini semua dia punya kesan lah. Nak fade ke nak apa, banyak 2-3 kesan je. Okey, kesan dia tak banyak, dia tak ada terbang-terbang. So timing semua cari swipe ke. Okey, fade lah senang. So cari bawah ni sini, file ni, image file. Pergi dekat plus, tanda plus, add file. Okey,
pergi dekat kita punya file, mana-mana kita simpan tadi. Saya punya simpan dekat sini. Simpan dekat sini. Klik ni. Okey. Klik semua ni. Okey. Semua ni. Ataupun kalau nak semua sekali, klik plus add directory terus, senang. Add directory. Pergi dekat sini. Klik ni. Klik satu ni je. Klik satu ni, select folder. Semua gambar dah masuk, nampak? Directory terus. So, okey. Okay, now kita bagi besar sama saiz. Fit to screen. Okay. Tutup muka saya, mau tutup lah. Saya nak ambil yang ni je dulu. Ni tutup, ni tutup, ni tutup. Okay. So, okay. Perasan tak? Ni sekarang nak tunjuk. Perasan tak? Sini gambar ini, sini gambar lain. Perasan tak perasan? Jawab perasan lah. Angguk-angguk. Okey, perasan. Okey, maknanya kita sedang plan, kita belum show. Kalau kita nak show apa yang kita buat, kita kena tekan transition ni dekat sini. Transition ni ada berapa jenis lah. Fade, cut, semua ni. Maksudnya transition mana? Alihkan kamera ni ke sini ataupun alihkan scene ni ke sebenar. Sebab ini hanyalah preview. Inilah baru program. So, selagi kita tak tekan ini, tak bawa dia ke sini, dia takkan nampak dekat sini. Orang penonton kita hanya nampak ini je, tak nampak ini lagi, walaupun benda ni ada lah kan. So kita nak dia full ini, so tekan ini, tekan apa-apa transition yang kita pilih. Sekarang kita pilih ni, saya pilih, ok, nampak dia cut. Saya tak nak cut tak lawa, cut dia macam mengejutkan. Saya tulis fade. Ok, balik pada asal, balik pada sini, tekan semua balik, tekan buka semua bagi nampak serabut. Ok, tekan fade sini. Ok, ni nampak serabut sekarang. Okay, tutup semua ni. Slide. Okey. Okey, macam ni. Nampak beza. Satu yang sedang preview, satu yang orang dah tengok sekarang. So, saya jarang tekan cut sebab dia gambar mengejut, tak cantik lah. Saya tekan fade ni. Maknanya dia pergi dengan cara lembut je. Okey. Okey. Macam tu. So, sekarang preview dengan live sama. So, orang akan nampak ini sahaja. Kita boleh buat kerja. Sambil-sambil tu kita boleh buat kerja. Buatlah kerja macam biasa. Buka balik. Nak ubah mana-mana kan gambar ni, katalah gambar ni saya ni kat sini dah ke belakang kan. Saya nak gambar ke depan. So tarik muka saya, cam satu ni ke atas sekali. So nampak muka saya atas. Tapi orang tak nampak lagi. So kalau kita dah confirm jadi, sambil-sambil buat kerja tu jadi, kita pun fade masuk. Okey, sambil cakap, terus dia cakap. Itu maksudnya. Tiba-tiba terlindung ni pula. Okey, boleh tarik. Ini kalau satu scene tau. Nanti kita ada teknik yang lebih mudah. Saya nak tunjuk bagi faham dulu apa maksud transition ni. Okey, dah lindung ni kita cakap okey. Kita punya webinar berlaku 19 bulan. Orang nampak dekat sini kan. Contohnya. Okey. Ini webinar kita berlaku pada 15 bulan. Oh lama. Kalau kita minimize, kita tak macam ni, kita minimize macam ni, kita tak tahu pun apa berlaku. Betul tak? Sebab dia kita minimize. That's why penting sangat second screen. Okay. So kita ubah dekat sini sambil-sambil buat kerja, sambil cakap dan okay, macam tu. Okay, dah. Satu last untuk scene Yang lain boleh. Browser ni sama, browser ni spesifik browser. Sama je yang macam window tadi. Okay, sama. Color ni tak penting, color ni untuk makeup je. Sekarang yang penting yang last ialah audio capture ni. Masukkan audio capture sebab suara kita belum masuk. Masuk audio capture. Bubuh mikrofon satu lah. Mikrofon satu katakan. Kalau ada 2-3 mikrofon lah. Okey. Tekan okey. Tekan okey. Okey. Dia akan setiap kali kita masuk dia akan tanya dekat mana tempat dia. Saya ada 2-3 mikrofon ni. Sekarang ni saya sedang guna USB ni. Tengok boleh guna dua serentak tak? Okey, tengok Okey. Mikrofon. Tak boleh guna serentak dua. Kena tukar dekat sini. Properties. Masuk. HP mikrofon kena tukar ni. Kalau saya dah tukar ni, dengar tak mikrofon saya? Boleh dengar tak suara saya sekarang? Masih boleh dengar lagi? Okey.
tukar ni kan hilang suara kat sini ni. Okey, saya pakai, okey. Saya nak tutup kamera atas, saya nak pakai mikrofon bawah. Okey. Cam 1 saya tukar pakai 3 je Okey, ni HP. Saya akan tutup kat sini dulu. Tutup dekat lock supaya dapat kamera yang lain. Saya tutup jap bagi dekat lock. Mana lock saya tadi? Okey, tutup kamera ni dulu sekejap. Okey, tutup kamera tu, pergi dekat ini, tukar kamera. Bagi kamera 3. Okey, gambar warna pun dah lain. Okey. Mikrofon ni dah guna kat sini, tak boleh guna kat sini ni. Okey. Mikrofon ni, sekejap Okey, kamera ni. Cam 1. Kalau tuan-tuan ada satu kamera, satu mikrofon, dekat sini kita main nanti. Dekat sini. So, dia akan tanya mikrofon kita output audio kat mana, sini. So, pilih audio only, output audio only kan. Ni kalau tak ada, kalau satu tak payah pilih. Dia memang auto detect satu je. Dia dekat default sini. Okey. Saya punya mikrofon ni tak boleh on sebab saya sedang on guna kat sini. Nanti akan nampak kat sini Tak apa. Nanti saya tunjukkan. Don't worry. Bila saya tunjukkan yang sebenar. Okey. Setakat ni ada soalan. Saya tengok dekat ni dulu. 10.30 sekarang pukul apa? 11.30. Dah sejam dah. Ada soalan dekat Telegram tak ada? Okey. Masa kita masukkan kamera, dia ada tak gambar bawah ni dekat audio ni, dia keluar gambar mikrofonnya ada gerak-gerak. Dia akan keluar satu mikrofon mix ni. Okey, saya buka kat sini mix off ada. Dia kan dia ada, nampak tak ada gerak-gerak hijau bila cakap, nampak tak ada bila kalau kita satu built-in mikrofon default je. Default je. Cikgu nampak tak dia bila bercakap dia nampak hijau gerak-gerak. Maksudnya mikrofon kita on. Saya kalau saya guna nanti suara saya hilang dekat dalam lock. Tak nampak. Kamu tak dengar lah. Array tu kalau ada 2-3 mikrofon yang sama, kita buat interview. Bila interview kita ada 2 mikrofon, macam 2 mikrofon untuk kita dan juga kita punya orang yang kita interview. So kita pakai array. External. Okay. Kalau kita ada satu je, kita pakai default je. Okey, sekejap saya nak tanya dalam Telegram. Orang-orang kawan-kawan dalam API-AJM berapa orang yang dapat masuk Okey. Dah. Saya tunjukkan saya punya ni kata lain ni. Nampak tak saya punya mic ni dah gerak? Kan? Ini setting saya mikrofon. Bila dah gerak macam tuan-tuan nampak tu, maknanya dah gerak lah. Okey. Okey, mikrofon dah pernah masuk kat situ. Ada suara tak dengar sana? Saya takut sebab tu bila saya pakai suara sini, sana dah habis suara. Masih ada suara? Okey, nasib baik ada. Okey. So ini tanda mikrofon dah. Okey, mikrofon ni by default begini je. Kita ada nama mikrofon satu tadi kan. Okey, ini dia. Ini kamera punya mikrofon saya memang tak ada. Kamera saya tak ada mikrofon. Saya pakai mikrofon eksternal. Okey. Okey, green screen besok insya-Allah. Apa lagi saya nak tunjuk ini? Yang ni semua slideshow tadi dah tunjuk. Media source ni adalah video luar lah. Video luar jarang kita ada video luar. Tapi kalau macam saya, yang tuan-tuan nampak yang dekat, okey saya tunjuk, buka ni balik. Mana tadi? Browser satu kan?
buka ni, tayang ni. Okey. Yang tuan nampak dalam ni, dalam video ni adalah video dalam media source, bukan video dalam video. Maknanya kita mengambil, saya memang ada khas video promo atau video logo. So yang ni kita import dari luar terus. Dia berada dekat sini. Tutup. Dia berada dekat sini. Media source ni. Klik, tekan OK, bubuhlah nama apa yang patut. Video 1 ke video 2. Kemudian dia akan carilah. So dia akan tanya locate file. So carilah video tu. Video ni ambillah video mana-mana video ni kan. Tapi kalau video promo tak adalah panjang kan, video pendek je untuk promo permulaan atau penutup, intro atau outro. Tapi kalau kita memang ada video panjang nak tayang, dalam kita buat apa, streaming untuk tutorial, kita memang perlu ada video yang tayang. So kita tayang lah. Tapi kalau kita ada video tu terletak dekat YouTube, tak payah tayang. Kita buat browser je, kita buka browser YouTube, tayang. So jimat space kita, space machine kita jimat. Dia hanya pakai YouTube punya machine. Maksudnya lebih kurang begitulah. Okay. So video source tak buang, tak saya tak tunjuk kat sini. Okay. Okay. Lagi apa lagi nak tunjuk? Teks dah. Okay, teks. Okay, sekarang kita dapat teks. Tunjuk kat teks tadi. Mana teks tadi? Okay ni. Alamak, dah tutup belakang. Ambil ni je. Teks dah tutup. Muka tunjuk sikit lah kan. Oh nak muka. Okay. Andaikan semua dia ada macam-macam gambar lah. Okay, teks ni nak pergi ni ialah pergi dekat mana ni? Teks filter. Apa-apa semua ni dia ada properties dan filter. So pergi dekat filter, pergi dekat plus, pilih scroll. Chroma key pun kat sini juga nanti. Sama je dekat filter semua. So scroll. So scroll satu, okey lah, bubuh nama scroll satu. Okey, ini kita dan kontrol laju dia lah, kiri kanan. Ni kiri kanan. Okey, ni laju dia. Nak laju ke atas ke, laju ke bawah ke, tak nak bagi kalau default ini balik. Okey. Loop, tekan loop lah, dia akan pusing. So tempat ni. Okey, so close. So start kita dah berjalan. Nampak? Teks berjalan. Kalau nak buat gambar berjalan pun sama jugalah. Kena buat scroll. Kalau teringin nak buat lah gambar berjalan, tapi pening lah orang. Okey. Yang ini pun ya saya. Okey. Okey. Linkkan kepada YouTube lah. Link kepada YouTube, tapi kita buat scene lain. Itu kita akan tambah scene lagi. Itu dekat-dekat habis nanti kita buat tambah scene. Okey. Sekarang kita masih satu scene je. Maksudnya dengan saya nak bagi faham konsep dulu. Bila kita buat scene nanti senang. Okey. Sekarang kita hanya ada satu scene je. Okey. So kita struggle dengan benda dekat kejap-kejap tutup, kejap off. Tapi bila faham konsep, nanti kita akan tahu macam mana nak guna scene. Okay, sekarang ni nampak? Ya saya. Okey. Dekat scroll tak keluar. Okey, saya buang balik teks. Teks ni buang. Okey, pergi dekat plus. Pergi dekat teks, kan? Okey. By default, apa yang kita tambah dia mesti berada di atas sekali, bukan berada di bawah. Maknanya di atas ni, di atas daripada ranking ni. So kita okey kan, teks 1. Okey, katakan nama teks 1 lah. Klik okey, dia akan keluar kosong gini. Kan? Memang kosong sebab kita tak type. So type dekat sini. Belum type, memang tak ada tag. Mau type lah bah. Aduh. Type lah, nama saya Ivin. Okey, Ivin. Type. Nak type mana mau keluar. Okey, saya tutup lagi, nampak ni sekejap. Tutup yang lain. Okey, tutup ni. Mikrofon dah tutup lah, tak payah pakai berapa kan. Slide tutup. Okey, ni. So ini biasalah. Benda yang udah bucu ni kita pun dah faham. Bila tarik kecil besar, tariklah kecil besar kan. Okey. Screen tadi saya kata nak roll, right click, pergi dekat filter, pergi dekat plus, tambah efek dia, pergi dekat scroll, adjust lah bagi jalan. So macam tu.
Cantik kan? So kita akan nampak macam ni lah. Nanti saya punya browser mana? Buka browser. So saya tutup. Saya tutup teks ni sekejap. So kita akan nampak macam ni. Sekejap. Saya letak kita akan nampak teks bawah tu berjalan. Sekarang kaedah yang saya cuba nak sampaikan ialah kaedah bagaimana ataupun tapi saya bagi dia ini saya buka dah guna browser, nampak? Guna screen sharing pun boleh, browser pun boleh. Yang ni saya guna window. Dia lambat sikit. Different window. 3 saat 2 saat tak apa. Tak payah. Dan teks saya yang last sekejap hafal. Ada yang depan-depan ada nampak tak? Okey ni. Jangan saya tunjukkan ni. Bagi depan jalan sikit. Okey ni. Ini kita akan dengar. Ini kita boleh buat. Sekejap lagi saya nak tunjukkan. Kita nak masuk gambar. Okey, yang ni kita nak buat hari ni sekejap lagi Kita nak masukkan benda-benda tepi ni. Okey. So sekarang siapa yang ada apa picture editor, Photoshop ke apa pun saja, buatlah apa saja teks, tapi syarat dia mesti buat PNG dan background dia adalah transparent, baru boleh nampak macam ni. Okey, katalah kita nak ambil gambar. Contoh saya tunjuk dekat sini. Kita buka gambar. Okey, logo. Contoh cari gambar logo. Mana macam ni? Okey, buka ni. Katalah kita type cuba sama-sama buat logo IPG apa yang ada logo IPG atau apa. Okey, ni logo IPG ni. Okey, sorry. Kalau kita biasakan ambil PNG, sebab biasa PNG ada transparent. Kalau tak buat transparent tu salah IPG lah tu. Mana IPG transparent? Image dah. Okey. Ni kot. Ni tak kena transparent. Okey, try. Save image, bagi dekat picture, logo IPG, PNG. Okey. So dah download. Okey, pergi dekat OBS. Buka OBS. Okey, kita nak buat logo kita tadi kan. Tutup yang ni, tutup muka mamat ni. Kita buka kita punya, katalah kamera kita buka. Okey, macam ni. Kita nak masukkan ni. Plus kita ambil picture tadi, image. Bubuh nama image, apa-apa saja. Dia akan cari image kita dekat mana, IPG tadi kan. Picture IPG. Mana IPG? 13, cari bawah ada lagi. Ni IPG. Kalau dia betul PNG transparent lah. Tu nampak transparent. So tekan OK je, tak apa besar. So kita letak dekat sini. Tarik kecil sikit. Muka kita ni kita besarkan lah. Tadi kalau gambar pertama kan, gambar permulaan. Transform bagi fit to screen. Okey, ni tarik bagi besar. Tarik bagi besar ni. Okey, tak sini. Tak kat sini. Sinilah kot. Okey So, nampak? Kita masih transition, masih tak jalan. Tukar. Bagi nampak, orang akan nampak. So, kita punya nampak ada logo. So hiasan logo yang dalam ni kena buat dalam browser ni. Saya tutup ni balik sekejap. Hiasan logo dalam ni kena buat dalam bentuk kena buat dalam bentuk PNG. Lukislah apa je logo. Okey, ini kerja rumah tau untuk esok. Kena buat. So sama juga dengan saya punya nama ni, bawah ni ada nama. Ada nama. Ni ada logo, ada ni semua, ada nama kita, tak nama kita, ada subscribe jalan. Background ni apabila kita guna green screen nanti esok lah insya-Allah. Okey. Ulang apa tadi puan? Homework. Homework. Okey. Kalau boleh kita nak ada teks-teks begini. Buat dalam bentuk PNG. Nama kita ke, nama organisasi kita ke, sebab besok kita nak rakam offline dulu sebelum kita pergi streaming dia ada technical sikit sebab kita akan ambil key streaming dia. Okey. Dah. Satu soalan. Okey. Apa lagi? Dalam ni ada soalan lagi tak? Apa yang bergerak? Ni tekan ni. Tekan dekat transition ni, tekan dekat fade. Tekan fade, dia akan tu dia pergi.
Kalau kita sama, kalau sama dua-dua memang tak nampak gerak. Sebab kita dah dua-dua sama, tak nampak gerak pun. Tapi kalau kita katalah sekarang, okey, cuba tengok sekarang ni saya punya hanya ini ID ni kan. Saya tutup, saya buka teks tak buka lagi, saya buka teks. Nampak ada teks bergerak, sini tak ada teks. Kemudian saya buka logo dah ada. Saya buka ini macam ni. Yang mana dalam ada tulis dalam preview tak gerak. Okey. Good soalan. Bagus, tak apa. Pergi dekat teks. Kan? Pergi dekat right click, filter. Dah start menu sini dah nampak. Sini nampak gerak tak? Nampak tak gerak? Loop ada loop tak? Tulis loop dah tanda. Okey, tengok saya buat default Saya buat kejap. Saya tekan default. Okey, default macam ni tak gerak, betul? Default tak gerak. Yang ni tarik ke apa? Okey. Nak kalau apa-apa hal rasa macam silap, pergi je default balik, bagi dia set asal. Jangan kita tariklah mana-mana. Tariklah sikit, bagi gerak. Okey dah. Slow ke belakang. Makin lama makin tu ke belakang sikit. Slow tu nampak lambat jalan. Dia ke depan lagi laju. Ke belakang slow. Tapi kalau kita ke belakang balik, dia akan mundur lah. Sebenarnya kalau default macam ni kan, default dia tak gerak. So kita tarik sikit je. Kalau tak nak tarik sikit, pakai anak panah ni. 1 2 3 tu. Nampak sikit je gerak. Kalau macam ni lambat, so saya tarik ini je lah. Nampak? Tarik sikit. Nampak? Slow je gerak dia. Okey. Satu lagi tip. Ini kira tip lah. Okey, tengok saya bagi tip sikit. Katalah kita ada nama macam ni, ada teks macam ni kan. Dalam kalau tuan-tuan perasan, dekat saya buka yang saya punya ni dulu. Okey, saya buka saya punya screen browser, tutup yang lain. Yang ni tutup. Okey, buka ni. Ini tutup teks juga. Okey. Tutup teks. Okey. Kalau perasan, tengok kat saya punya ni. Kat saya punya ni. Dia ada banyak teks. Kan ada panjang macam ni, ada banyak. Okey. Boleh buat satu, boleh buat dua, tapi dia punya clue ialah macam ni. Tip dia. Saya buka teks balik, saya tutup yang lain. Muka ni tak penting. Okey, tutup. Okey, saya buka ni. Kita khusus pada teks ni. Okey. Double click, properties. Okey. Kalau kita katalah nama saya Ivy, saya berada di sana, katakan contoh kan. Kalau ini adalah satu ayat, dia akan nampak semua ayat. Kalau kita sambung koma, lepas tu katalah nama awak apa, kan, contohnya lah, dia akan baca terus je macam ni. Okey, akan jadi macam ni So kita katalah kita tengok cara dia tayang. Bagi laju sikit lah, boring pula slow ni. Lambat sangat. Kalau slow lambat sangat, sebab tu saya buat laju sikit. Panjang laju sikit. Macam tu. Okey. Okey. Terus okey. Okey, bagi kecil sikit, bagi nampak. Ya saya. Ya. Itu jadi macam Suhana sebab dia buat vertical. Jangan buat vertical. Tadi dekat sini teks filter ni. Ni vertical speed ni. Ni tak payah adjust ni. Nampak tu macam tu. Bagi default dulu, bagi dia tu tengah-tengah. Adjust ini je. Itu saja. Jangan lebih-lebih. Okey. Ni satu. Okey. Sekarang saya dah lock belum? Okey ni. Okey, dia akan nampak macam ni. Mana dia? Teks. Okey. Dia akan nampak macam ni, semua baca sekali. So kalau kita nak bagi orang akan baca menyambung, orang tak faham. So kalau kita nak bagi break, orang baca, kita kena tekan macam biasa. Tekan space macam ni. Space, bagi dia jauh sikit. Baru dia ada nampak break dia. Ataupun kalau tak nak space, tekan titik-titik. Apa saja cara, asalkan dia terpisah. Tekan titik-titik macam tu. So barulah ada break untuk setiap teks kita. Okey. Kalau tidak, dia akan sentiasa bersambung jadi satu kataan, tak berhenti-henti. So kita kan ada spacekan dia supaya dia break. Okey, macam ni. So barulah orang nampak macam yang dalam biasa kita baca. Okey.
Okey Sekejap saya tunjuk contoh pecinta. Oi, apa tu? Okey, saya tunjuk yang ni. Contoh orang buat juga ni. Okey ni. Ya. Ini ada lagi orang buat streaming. Cara dia hanya guna satu scene je. Dia senang sikit, tapi hiasan dia nampak. Ini dia katakan profesional. Saya buka tunjuk sekejap. Mana browser one. Okey ni. Tutup saya punya teks ni. Okey. Okey, perasan tak? Dekat bawah ni. Dekat bawah dia tu kan nampak ada. Hiasan-hiasan ni lah yang kita boleh buat. Ini nama dia, ini semua kena hiasan teks. Buat je dalam bentuk JPEG atau PNG masuk. Tapi kalau nak transparent PNG. Tadi dia loading Saya buka ni. Okey. Nampak tak? Dia ada logo dia, pencerita sini. Ini orang yang tengah bising hari itulah yang dia komen pasal guru tu kan. Nama dia dia buat dalam rumah, dia tak pakai green screen. So kenapa dia punya belakang blur? Dia pakai kamera, tak silap saya dia pakai DSLR atau kamera yang 400 lebih tu. Kita boleh blur belakang. So tak payah green screen. Kalau rumah dia cantik lah. Macam saya rumah tak cantik. Kena pakai green screen lah. So mikrofon dia mikrofon mahal lah. Saya punya mikrofon RM35 je. So yang ni semua yang hiasan-hiasan yang kita buat. Kalau tidak kita punya gambar jadi macam sekarang lah. Macam saya sekarang kalau kita tutup ni. Mana muka saya? Text cam tadi. Okey ni, tutup ni. Kalau tidak kosong beginilah. Kalau dah lah tak ada gambar image tadi, ni kosong. So bila kita streaming kena ada maklumat, bukan nak menonjol diri, tapi maklumat tu perlu ada. Sebab orang akan tengok. Kadang-kadang orang buka di tengah jalan. So benda-benda macam ni tadi. So saya buka balik browser ni. Tutup muka saya balik. Maklumat-maklumat yang bawah ni. Nama dia, kalau kita buat individu, maklumat individu lah. Kalau kita buat under organisasi, maklumat organisasi. Nama, alamat web maktab, alamat web IPG, alamat IPG, alamat kontak kita, nama kita orang yang bercakap, rancangan apa kita sekarang, semua tu. Hiasan-hiasan tu kalau boleh nanti buat untuk esok. Sebab sini tak ada, ini bukan kelas untuk buat grafik. So saya serahkan kepada tuan-tuan perempuan buat. Besok kita akan masukkan. Sebab kita akan buat rakaman macam ni. Okay. So fikirlah. Kita ada storyboard, kita fikir akan buat macam ni kan. Logo-logo ni logo tak cantik pun tak apa. Kita nak ada je. Kalau buat PowerPoint, dia tak dapat transparent. Dia dapat PNG tapi tak ada transparent. Kita kena buang transparent tu balik. Pilihlah logo mana-mana. Logo sekolah ke apa saja, letak planning kita nak susun. Okay. Macam dia ni, dia tak ada apa-apa, tak perlu apa-apa storyline sebab hanya dia bercakap. Kan? So tak ada storyline macam saya sebab kita ada scene banyak. Macam saya tadi, saya buka scene macam saya tadi. Okey. Macam saya ni ada banyak scene. Satu, tengok saya tunjuk. Saya break belakang. Satu mana tadi? Mana kau macamnya ni? Belakang balik. Okey. Belakang balik. Okey, satu yang ni. Ini satu scene. Okey. Scene yang ni yang kita cakap ni scene satu scene. Dah promo. Kemudian lepas tu kita pergi scene scene saya cakap sorang-sorang. Ni maknanya hanya muka saya je untuk cerita promo. Lepas tu ada scene dengan scene ni. So dah 3 scene. Okey. Lepas tu ada lagi scene lain tak? Ini satu scene lagi. Mana tadi lambat. Ni browser satu scene kiranya. Tapi kalau scene browser dengan scene tadi satu scene pun boleh. Kita hanya kalau kita pakai screen. Dan last kali saya pakai penutup. Saya punya, bila penutup saya balik pada muka saya, tukar screen. Mana tadi penutup? Lambatnya. Ni tak ada penutup ni. Ada penutup tak? Ni penutup. Oh shit, sorry. Last. Kejap So yang ni kita akan setting dalam YouTube, dalam Domroli. Tapi yang dalam scene ni lepas habis, ni scene penutup. So nampak transition dia cantik. Tak adalah kita kejap minimize, kejap optimize, kejap minimize, so orang nampak. Tapi kalau satu screen memang susah nak nampak. Sebab kita kena control scene. Okay, habis. Dah, sorry. Okay. Dah, tutup. Okay. Tuan-tuan perasan, tuan-tuan mungkin tak perasan, sebenarnya browser ni saya dah minimize, kosong dah dekat skrin saya. Tapi masih nampak sebab saya pakai browser punya, saya pakai browser punya ni ataupun browser punya ni.
Dua jenis. Dua ni boleh pakai browser juga. Okey. Kalau browser ni, okey, saya tunjuk Kalau browser ni spesifik browser terus. Browser very specific browser. Kena bagi source ni, alamat. Kena type alamat. Itu kena spesifik browser. Contohnya kita type http://dewaedu.com. Saya pun tak ingat betul ke saya punya tu. Tu. Okey, browser. Dia berada di belakang. Tu keluar, nampak? So, browser ni adalah browser yang guna alamat. Kita tak buka dekat skrin kita pun. So, kita tak boleh control dia, tak boleh mouse control sebab dia hanya berada dekat Dia hanya berada dekat OBS. Kita tak boleh nak control klik-klik. Faham tak? Kita tak boleh nak klik-klik, tak boleh. Sebab dia hanya papar browser kosong. Sebab tu saya pakai bila tutorial saya pakai browser yang ni. Saya pakai Windows Capture ni. Saya tak pakai browser ni. Browser ni hanya untuk macam seolah-olah macam display lah. Kita tak boleh control. Kalau browser yang jenis ni, contoh saya buka dua-dua nak bagi nampak sebelah-sebelah lah, senang. Saya sengaja tunjuk sebelah-sebelah bagi nampak Ya. Mana browser tadi? Atas dengan ni. Okey ni Saya bagi kecil sikit. Okey. Okey ni. Saya sengaja kecilkan nak bagi nampak dekat satu tempat yang sama lah. Okey, kata sini sini. Sekejap saya buka ni tutup. Okey. Yang ini saya buka kat sini bagi orang nampak sini. Okey, sini. Okey. Yang ini, yang biru ni kita tak boleh kontrol pun. Yang ini sedangkan yang ni kita boleh kontrol. Sekejap kita tukar yang ni. Nampak, kita boleh kontrol dia sebab kita buka dalam desktop. Sedangkan yang ni kita hanya bagi browser. Saya tak boleh kontrol, saya tak boleh klik pun apa next, padahal dia ada menu-menu dia. Nampak tak beza browser yang bulat bumi tadi ni, beza bumi dengan browser yang ni, Window Capture. Dia sebenarnya Window Capture tapi spesifik browser yang saya pilih. Saya namakan browser. You nak namakan apa, namalah, tak kisah. Okey. Kalau video ni adalah muka orang lah, senang. Display ni screen. Senang cerita, saya namakan dia screen. Sebab saya ada dua screen, saya pakai nama screen 1, screen 2. Okey, yang ni browser gambar bumi, tak boleh kontrol, hanya boleh tayang. Browser yang boleh kontrol adalah browser yang ni. Buat Facebook lah, apa semua kan. Nampak? Kita boleh kontrol. Mouse kita pun hidup kat sini, hanya mouse dekat sini je. Tak ada. Okey? Ya. Boleh panjang macam mana? Oh, yang panjang tu. Okey, jap. Tulisan tadi Okey. Terima kasih soalan. Tak boleh. Okey, ni kan tulisan ni panjang macam ni kan. Tapi jap, saya minta buka ni, tak nampak. Kena buka dulu bagi nampak. Mana tulisan? Teks. Okey, bagi nampak. Jap. Saya tutup yang lain bagi nampak yang tu je, bagi fokus kerja kita. Okey, ni. Okey. Yang ini sahaja kan. Kenapa yang biru-biru ni kita kena, kalau tak nak biru-biru tu keluar, kita kena lock supaya dia tak keluar biru. Kadang-kadang dia menyusahkan kita. So tak ada biru dah. Okey, lock. Yang lain yang tu je. Okey. Yang ni sebenarnya nampak pendek, tak baca bersusah kan. Kita nak tukar kat mana? Yang ini kita hanya tukar. Yang ini kalau kita kecil alamak. Kalau kita kecilkan macam ni, kita hanya kecilkan view. Tapi teks tetap tak masuk penuh. Betul tak? Kita hanya nak kecilkan ni, pergi double klik tulisan ni, pergi kat select font ni. Nampak tak? Saiz dia 256. Sebab tu besar. So tukar saiz kepada 60 katakan. Barulah nampak banyak. Okey, tu. Nampak penuh. Pergi kat select font ni kita tukarlah font apa kita nak, ikut suka juga, sama. Tapi tukar dekat sini saiz ni, katalah 100 font. Okey, macam tu. So penuh. View dia adalah view penuh. Tulisan kecil tapi view penuh. Berbeza tadi. Sebab size font. Bilangan size tu terpulang pada kita lah berapa nak, tapi maksud saya ialah untuk nampak penuh ialah dekat size, dekat sini. Kat select font dulu, kena select font. Kalau tidak by default dia akan 200 lebih.
Contoh kita buang ni. Sekali lagi saya tunjuk, tak apa, tak ada masalah, tak kena bayar. Font banyak-banyak pun tak kena bayar, buang. Yes. Okey, masukkan font baru. Mana font tadi? Text font. Text 1, text 2 lah pula. Okey, text 2. Type siapa nama awak, kan? Okey, betul. Space panjang. Nama saya adalah space lagi panjang. Okey. Kalau kita tak kecilkan font macam ni, memang dia akan running tapi teks dia tak penuh. Kadang-kadang kita nak senang, kita kecilkan view. Kita kecil macam ni. Kita boleh tarik tapi tak habis juga. Anda kena tarik lagi. Sama je, tarik lagi sampai banyak-banyak kan. Tarik lagi. Okay, macam tu. So kalau nak senang, ialah jangan cara pergi dekat properties tadi, select font ni, tukar size terus. Sesuai saya tak tahu saya berapa, tapi saya tengok pada teks kita panjang mana, 100 ke 150 ke. Okey, 100, tu besar tu. So sepenuh-penuh teks adalah ini. Siapa nama awak, nama. So letak dekat sini ke tepi. So ini tak running lah, saya tak buat running tadi. So penuh lah teks dia. So nak tahu penuh tak penuh, jangan running dululah. So buat apa semua tag, susun layout dekat gambar tadi. Muka kita, mana muka kita ni? Ni muka kita. Okey. Muka ni dah lock, tak boleh control lock. Buang lock. Okey, tekan, kita kecilkan balik. Tekan ni, kecilkan, tarik balik, letak tepi. Okey. So kita letak dia betul-betul dekat nama kita. Maknanya dia seolah-olah macam dia akan hilang masuk dalam kotak. Macam tu. So baru kita buat efek dia. Filter, tambah, scroll, okey, tambah sikit, okey, lepas tu close. So kita nampaklah dia seolah-olah masuk dalam kotak. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Dalam ni okey, dalam ni saya tengok ada berapa orang. Sebelah orang lagi, ada 7 orang yang miss lah. Tapi saya biar ada rakam. Yang mana yang miss tak apa, nanti saya bagi rakaman jangan risau, saya akan bagi rakaman. Okey. Now, ada lagi soalan. So jangan lupa kerja kita ialah sebab saya tak mengajar buat hiasan, saya hanya mengajar ni. Apa yang kita nak buat adalah hasil kita nanti sama seperti mana browser ni? Buka balik browser. Tunjuk sikit, bagi tekan sikit. Lock lah pula. Lock. Okey, tarik ni sikit. Sama seperti YouTube yang orang-orang buat. Iaitu ada ni. Ada guna saya punya sendirilah. Sebab nanti kalau guna orang ni contoh, nanti orang kata claim ni pula kan. Okey, so adalah muka-mukanya. Okey. Sekejap, saya buka yang tengah-tengah terus. Okey. So kita nak kerja kita nanti esok adalah benda-benda hiasan yang tepi ni. Okey. Okey. Dan apa lagi saya nak cakap tadi? Scene 1. Sekejap lagi last saya akan bagi tambah scene dah. Scene senang je. Just tambah je. Okey. First kali kita akan rancang semua dalam satu scene. Lepas tu kita pecah-pecah scene. Okey. Ada pembukaan, ada penutup. Okey, last. Saya sebelum saya lupa. Kita nak ajar buat thumbnail pakai PowerPoint je, iaitu macam ni. Okey, pergi buka PowerPoint. Ini pun untuk esok Okey. Pergi buka PowerPoint. Okey, buatlah satu. Syarat dia ialah sebab dia adalah YouTube channel, kita nak stream. Size dia kita mesti buat pergi dekat design PowerPoint nanti. Syarat ni ialah pergi dekat widescreen. Mesti pergi buat design widescreen 16:19 widescreen, dan buatlah apa-apa design kita kulit ni, cover ni, tajuk kita. Okey, letaklah logo apa-apa pun. Ini untuk kulit intro. Size dia ialah widescreen 16:19. Dia automatic kat sini. Size 16:19. Kalau pergi dekat custom slide,